Salam sejahtera, anda sedang menonton slot pentaksiran bilik darjah ataupun lebih dikenali sebagai slot PBD bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, program ini khas untuk guru-guru mendapatkan inspirasi serta contoh-contoh untuk menilai dan juga melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Khairunisa. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Sean sihat hari ini? Sangat-sangat sihat Cikgu. Dan kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Az. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, terbaiklah Cikgu. Okey, balik semua kepada Cikgu Khairunisa. Saya. Okey, untuk pentaksiran bilik darjah ni, apakah fokus kita pada hari ini Cikgu? Okey, baiklah. Fokus kita adalah untuk sains menengah rendah, iaitu sains untuk tingkatan 1, 2 dan tingkatan 3. Okey, baiklah Cikgu. Jom kita mulakan. Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru-guru di luar sana dan para penonton. Okey, baiklah. Hari ini Cikgu akan teruskan dengan pentaksiran bilik darjah PBD dalam mata pelajaran sains bagi menengah rendah tingkatan 1, 2 dan 3. Baik. Okey, baiklah. Untuk pengenalan, pertama sekali kita akan lihat pentaksiran bilik darjah ini merupakan satu pentaksiran yang berterusan dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, tentang kemajuan, kebolehan dan juga pencapaian murid. Okay, PBD ini dia lebih bersifat formatif, iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid dan membantu guru membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa. Seterusnya, melalui PBD juga guru dapat yang pertama mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Kedua, dapat mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Seterusnya, dapat merancang dan mengubah sesuai kaedah pengajaran. Yang seterusnya, mengetahui keberkesanan pengajarannya. Dan yang kelima, guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Okey, baik. Melalui PBD juga, PBD adalah satu proses pengumpulan maklumat melalui pelbagai sumber daripada murid seperti kerja rumah, seperti kerja projek, seterusnya melalui pembentangan murid, seterusnya juga melalui ujian yang dijalankan di dalam kelas. Baik. Okey, seterusnya, apakah itu pentaksiran? Okay, pentaksiran adalah satu kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan, menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai di samping menilai keberkesanan PDP guru. Okay, pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan memberi maklum balas yang berguna kepada pihak berkepentingan seperti pentadbir, guru dan ibu bapa atau penjaga tentang perkembangan murid. Okay, seterusnya, ini adalah carta alir pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dilakukan. Yang pertama, guru akan merancang PDPC dan menentukan kaedah pentaksiran yang bersesuaian berdasarkan dokumen standard kurikulum sekolah pentaksiran. Maafkan saya, mengulang balik. Okey, yang kedua, guru akan melaksanakan PDPC dan pentaksiran. Yang seterusnya, guru akan merekod dan menganalisis penguasaan murid. Yang seterusnya, guru akan mengambil tindakan susulan dan yang terakhir, guru akan melapor penilaian ataupun pencapaian murid. Okey. Seterusnya pula kita lihat matlamat KSSM Sains. Okey, matlamat KSSM Sains adalah untuk sekolah menengah adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman, penyiasatan bagi menguasai pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Okay. Serta juga dapat mengesan sikap saintifik dan nilai murni bagi membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian. Okay. Seterusnya, bagaimana pentaksiran sains menengah dijalankan? Okay. Pentaksiran sains menengah rendah dilaksanakan bersandarkan 3 domen utama, iaitu domen pengetahuan, domen kemahiran nilai
maafkan saya, pentaksiran sains menengah rendah dilaksanakan bersandarkan 3 domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ya. Secara terperinci, domain pengetahuan yang pertama, yang kedua, domain kemahiran itu adalah domain penyiasatan saintifik atau lebih dikenali sebagai eksperimen. Okey, manakala yang ketiga, domain nilai adalah domain sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan ataupun semasa pembelajaran dijalankan. Baik. Okey, baik. Yang seterusnya, ini adalah bahan rujukan sains menengah rendah iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran atau lebih dikenali sebagai DSKP. Okey, di sini ada untuk menengah rendah, DSKP untuk tingkatan 1, DSKP untuk tingkatan 2 dan juga DSKP untuk tingkatan 3. Okey, baik. Seterusnya, guru-guru juga perlu merujuk kepada buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah KPM edisi yang kedua. Buku ini mengandungi 113 halaman dan ia mengandungi panduan lengkap dari awal hingga peringkat akhir proses PBD dijalankan. Ya. Okey. Seterusnya, ini adalah rujukan utama guru-guru semasa menjalankan PDPC iaitu buku teks. Okey. Buku teks sains tingkatan 1, sains tingkatan 2 dan juga buku teks sains tingkatan 3. Ya. Okey, baik. Pelaksanaan PBD dalam sains menengah rendah juga dijalankan secara 3 cara. Yang pertama, pentaksiran secara lisan. Yang kedua, pentaksiran secara bertulis. Dan yang ketiga, pentaksiran secara pemerhatian. Okey. Baik, seterusnya. Okey, di sini kita akan lihat contoh bagaimana PDPC dan juga pentaksiran dijalankan di dalam kelas. Okey, contoh saya ambil daripada sains tingkatan 3, bidang pembelajaran 1.0 iaitu rangsangan dan gerak balas. Okey, manakala standard kandungan ataupun SK 1.2 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okey, dalam SK ini ataupun dalam standard kandungan 1.2 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia ada 5 standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran atau kita kenali sebagai SP iaitu SP 1.2.1 sehinggalah SP 1.2.5. Okey, cikgu-cikgu boleh merujuk kepada DSKP Sains Tingkatan 3 muka surat 42 dan juga 43. Okey, ini pula adalah standard prestasi iaitu tahap penguasaan murid yang dicapai selepas bidang pembelajaran tersebut dijalankan. Okey, dia ada 6 tahap penguasaan iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Baik. Di sini saya berikan contoh menentukan kaedah pentaksiran yang bersesuaian dengan SP sama ada kita boleh gunakan secara lisan, secara bertulis ataupun secara pemerhatian. Okey, sebagai contoh di sini untuk SP 1.2.1 saya menggunakan kaedah bertulis. Untuk SP 1.2.2 saya menggunakan kaedah lisan dan bertulis. Untuk SP 1.2.3 saya menggunakan gabungan kaedah lisan, bertulis dan juga pemerhatian. Untuk SP 1.2.4 saya menggunakan kaedah pemerhatian dan penulisan, manakala SP 1.2.5 saya menggunakan kaedah lisan. Okay, guru-guru di luar sana lebih kreatif untuk menentukan kaedah pentaksiran berdasarkan masa pembelajaran, berdasarkan murid dan juga keadaan kesesuaian bilik darjah guru-guru lah. Okey, ini adalah contoh sahaja. Baiklah cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot PBD di Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot pentaksiran bilik darjah ataupun slot PBD bersama dengan Cikgu Khairul Nisa. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat bagaimana pelaksanaan PDP dan pentaksiran PBD dalam sains menengah rendah tingkatan 1, 2 dan 3. Okey,
seperti di awal tadi yang kita sebutkan, kita telah mengambil salah satu SK ataupun standard kandungan untuk sains tingkatan 3. Kita lihat SP yang pertama, 1.2.1, melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaan terhadap rangsangan. Okey, yang pertama, guru-guru akan menjalankan aktiviti pembelajaran seperti biasa mengikut kesesuaian kelas guru-guru. Dan yang kedua, kita akan menjalankan pentaksiran. Okey, kaedah di sini saya menggunakan kaedah bertulis. Apa yang murid perlu lakukan adalah murid akan melakar, melabel dan mewarna struktur organ deria mata, hidung, lidah, telinga dan kulit berpandukan gambar rajah yang ada di dalam buku teks. Okey, jika kita lihat gambar di sini, yang pertama murid-murid sedang melukis. Okey, yang kedua selepas melukis, murid akan melabel setiap struktur pada organ deria tersebut. Dan yang ketiga, untuk hasil yang lebih menarik, kreatif dan cantik, maka murid bolehlah mewarna lakaran tersebut. Baik. Okey. Baik. Seterusnya di sini cikgu ada sediakan video. Okey, cikgu, jom kita saksikan. Okey. Okey, kita lihat di sini ya, murid akan mula melakar struktur organ deria lidah. Sebenarnya ada banyak lagi organ. Jadi kita tunjukkan contoh bagaimana proses lakaran deria lidah bermula. Okey, mula-mula murid akan melakar menggunakan bahan yang bersesuaian. Okey, untuk membentuk deria lidah itu. Okey, seterusnya dibuat dengan berhati-hati ya supaya lakaran tersebut kemas dan cantik. Okey, seterusnya murid akan melabel. Selepas melukis, murid akan melabel. Sebelum dia label tu, dia kena lengkapkanlah struktur deria lidah yang sempurna, termasuklah reseptor. Okey. Okey. Kita lihat. Okey. Okey, seterusnya selepas aktiviti melakar dan juga melabel, maka untuk melihat untuk menghasilkan lakaran yang cantik dan kreatif, jadi murid akan menambahkan ataupun mewarna pada lakaran tersebut supaya ia lebih menarik. Okey. Okey, so dia tunjukkan pada cikgu lah hasil yang dia dapat tadi. Okey, itu dia. Okey. Baik. Seterusnya pula, untuk SP 1.2.2 menerangkan mekanisme pendengaran dan penglihatan dengan lakaran. Okey. Seperti biasa, pertama kita akan jalankan aktiviti pembelajaran yang bersesuaian. Yang kedua, kita akan menjalankan pentaksiran. Okey, kaedah di sini cikgu gunakan kaedah lisan dan juga kaedah bertulis. Okey, di sini secara lisan guru akan menyoal murid. Okey, di sini juga ada video ya, Sean, yang cikgu sediakan. Jom kita saksikan. Kita akan teruskan pada soalan yang seterusnya. Okey, boleh tak sesiapa di sini minta terangkan bagaimana mekanisme pendengaran berlaku? Ada sesiapa nak jawab? Okey, Daniel, boleh berdiri? Bunyi akan masuk ke cuping telinga dan terus ke salur telinga. Kalau telinga pula akan menghantar gelombang itu ke gelengan telinga dan menyebabkan gelengan telinga bergetar. Kemudian getaran tersebut diperkuat oleh tulang musikal dan dihantar ke koklea melalui jendela bulu. Supaya sel saraf dalam koklea akan mengubah getaran tersebut kepada impuls saraf. Pada impuls saraf. Kemudian impuls saraf itu akan dihantar ke otak melalui saraf auditori. Dan seterusnya bunyi dapat ditafsirkan. Okey, betul. Okey, yang tadi itu sebenarnya adalah murid menerangkan tentang mekanisme pendengaran. Okey, baik. Seterusnya, untuk kaedah yang kedua, kita boleh gunakan kaedah bertulis. Kaedah pentaksiran secara bertulis. Okey, murid boleh menjawab soalan seperti berikut. Okey, guru-guru boleh dapatkan soalan ini dalam buku teks sains tingkatan 3. Okey, jadi murid boleh melengkapkan carta alir ini bermula daripada, maafkan saya, yang ini adalah untuk mekanisme penglihatan. Okey, yang mula-mula tadi kita gunakan kaedah lisan untuk mekanisme pendengaran. Okey, untuk kaedah bertulis kita boleh juga untuk mekanisme penglihatan secara bertulislah. Okey, bermula daripada cahaya sehinggalah
akhir. Ya, tapi sebelum tu Ego, kita ada sediakan video untuk kaedah penglihatan Ego. Ya, yang itu juga untuk bertulis, maafkan saya, kaedah lisan untuk mekanisme penglihatan. Okey, jom kita tengok video tersebut. Lihat. Soalan yang seterusnya, sila terangkan mekanisme penglihatan dalam manusia. Okey, sila jawab. Sinar cahaya dari objek memasuki mata melalui kornea diikuti oleh gelemar, kanta mata dan gelemar sebelum sampai ke retina. Semua bahagian mata ini akan memfokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. Seterusnya, sinar cahaya merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak. Selepas itu, otak akan mentafsir impuls saraf. Okey. So tadi adalah bagi kaedah lisan untuk mekanisme penglihatan. Okey, baik Ego. Yang ini adalah kaedah bertulis mekanisme penglihatan. Okey. Baik, untuk SP yang seterusnya ya, menghubungkaitkan organ deria manusia dengan kepekaan terhadap pelbagai kombinasi rangsangan. Pertama, kita jalankan aktiviti pembelajaran. Yang kedua, kita jalankan pentaksiran menggunakan kaedah gabungan lisan, pemerhatian dan bertulis. Okey, untuk kaedah lisan ni kita boleh soal jawab murid, apakah rasa yang telah murid rasa semasa aktiviti tersebut. Untuk kaedah pemerhatian, rakan-rakan sebaya di sekelilingnya akan melihat kawasan deria rasa yang dekat kawasan lidah mana yang merasa rasa tersebut, rasa makanan tersebut. Okey, manakala kaedah bertulis, murid lain akan mencatat. Selepas aktiviti dijalankan, dia akan mencatat rasa yang didapati di kawasan lidah tersebut. Okey, untuk lebih jelas, kita boleh lihat aktiviti di dalam video ini. Okey, jom kita tengok video tersebut. Okey, ada 3 orang pelajar diperlukan di sini. Okey, yang pertama, murid yang memberi rasa kepada rakannya. Okey, ada 5 jenis rasa. Kemudian rakan yang tutup mata tu dia akan mula merasalah di kawasan-kawasan lidah tersebut. Okey, manakala rakan yang lain dia akan mencatat. Okey, macam cikgu akan tanya, okey, apa yang awak rasa di kawasan tersebut? Okey, bila dia jawab pahit, maka nanti rakan dia yang mencatat, dia akan catat. Okey, dia akan tandakan right, pahit di kawasan D, kawasan lidah D contohnya. Okey, so kita gabungkan ketiga-tiga kaedah tersebut dalam satu aktiviti sebagai pentaksiran. Okey. Baik. Dia akan lakukan sehingga habislah ke semua cecair tersebut, larutan tersebut. Okey. Seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, memang ada kombinasilah di antara 3 tersebut. Ya, betul. Kita lakukan 3 kombinasi tersebut. Jadi murid-murid pun lebih seronok. So dia akan merasai sendiri. Kita tak sekadar sebut masin dekat kawasan A contohnya. Okey, pahit dekat kawasan C contohnya, tapi mereka merasa sendiri. Okey, supaya mereka lebih jelas lagi ya. Okey, baik. Mereka akan mendapatkan pengalaman tersebut dan itulah cara mereka belajar lah. Ya, cara mereka belajar di dalam kelas. Okey, Go. Okey, baik. Seterusnya, untuk SP 1.2.4 menjelaskan melalui contoh bagaimana had deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. Okey, kaedah yang saya cadangkan di sini adalah kaedah pemerhatian dan penulisan. Manakala untuk SP 1.2.5 mewajarkan bagaimana inovasi dan teknologi boleh meningkatkan keupayaan organ deria. Okey, kaedah pentaksiran yang boleh dijalankan di sini contohnya seperti kaedah lisan dan juga bertulis. Okey, tetapi ini adalah cadangan sahaja, contoh sahaja. Saya yakin guru-guru di luar sana mereka lebih kreatif untuk menggunakan kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan murid yang mereka ajar. Baik, cikgu. Dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot PBD di Didik TV KPM. Okey, baiklah.
Salam sejahtera, anda sedang menonton slot PBD ataupun slot pentaksiran bilik darjah bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Karunisa serta jurubahasa isyarat kita pada hari ini Cikgu Az. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, baik, kita teruskan. Okey, selepas kita menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kita mentaksir murid di dalam kelas, okey, maka tibalah masa untuk kita merekod dan menganalisis penguasaan murid terhadap SP yang kita jalankan. Baik. Okey, baik. Kita lihat dulu, perekodan adalah satu proses merekod pencapaian murid berdasarkan tahap penguasaan yang telah diperincikan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau lebih dikenali sebagai DSKP. Ya. Okey, baik. Perekodan, guru-guru boleh melaksanakan atau mencatat penguasaan murid dan perkembangan murid di dalam contoh-contoh tersebut seperti dalam rekod mengajar guru. Yang kedua, boleh juga disimpan di dalam buku catatan guru. Yang ketiga, senarai semak. Dan yang keempat, di dalam template pelaporan Excel. Ya. Okey, ini adalah untuk memudahkan guru merujuk tahap perkembangan seseorang murid tersebut. Okey, baik. Sebagai contoh untuk kita menilai aktiviti pembelajaran yang kita jalankan tadi, iaitu untuk SK 1.2 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia yang telah kita jalankan di dalam bilik darjah, maka guru boleh mula menetapkan tahap pencapaian murid berdasarkan standard prestasi yang telah ditetapkan. Okey, sebagai contoh untuk penilaian SP 1.2.1, guru akan menilai hasil lakaran murid yang baik, sederhana dan juga memuaskan. Okey. Di sini ada gambar hasil lakaran murid tadi. Okey, yang pertama, ada 3 jenis lakaran. Maksudnya 3 hasil. Okey, yang pertama kita tengok contoh murid yang tidak lengkap. Okey, dia tidak lengkap. Okey, maknanya dia hanya melukis sahaja, dia tidak melabel. Okey, manakala yang kedua yang memuaskan, murid dia melukis dan dia melabel tetapi dia tidak melabel dengan tepat ataupun lengkap lah. Yeah. Okey, manakala yang baik ataupun yang cemerlang tu lukisan dilukis dengan baik, dilabel dengan tepat dan juga diwarna agar lebih menarik. Okey, di sini juga saya ada contoh hasil daripada lakaran aktiviti tadi yang kita lakukan dalam kelas untuk organ deria hidung. Okey. Yang ini adalah untuk lidah, yang ini adalah untuk hidung. Okey, nampak murid hanya melukis sahaja. Okey. Okey, dan dia tidak okay. dia tidak melabel. Okey. Okey. Hanya melukis sahajalah. Dia melukis sahaja. Ini murid yang pertama. Yeah. Okey, untuk murid yang kedua pula contohnya dia melukis. Okey, dia melukis dan dia melabel, tetapi ada label dia tidak lengkap. Maksudnya ada struktur-struktur yang tidak dilabel dengan jelaslah. Okey, baik. Okey, ada tertinggal. Jadi ini hanya tahap memuaskan sahajalah. Okey. Okey, manakala untuk yang seterusnya, yang ini kita dapatkan hasil murid yang dapat menghasilkan lakaran yang baik. Nampak ya, dia lukis, dia label dan dia juga akan mewarna. So jadi rakan-rakan akan melihat, wah cantiknya. So ini akan boleh menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain. Okey, cikgu. Jadi kita belum boleh berikan tahap pencapaian untuk SP 1.2.1 ini. Kita akan teruskan pula melihat kepada SP yang seterusnya. Okey. Penilaian boleh dibuat berdasarkan SP 1.2.2 iaitu adakah murid boleh menjawab mekanisme pendengaran dan penglihatan secara lisan atau bertulis. Okey, contohnya murid yang pertama tadi dia tidak dapat menghasilkan lakaran yang baik. Okey, jadi kita boleh nilai pula murid tersebut untuk SP yang kedua. SP yang seterusnya, adakah ada perkembangan tak dalam tajuk tersebut? Okey, baik. Seterusnya kita akan lihat pula murid yang sama. Kita akan lihat perkembangan prestasi murid tersebut dinilai melalui aktiviti yang seterusnya untuk SP yang seterusnya. Okay, SP 1.2.3. Adakah dia boleh menghubung kait deria lidah dengan kepekaan rangsangan? Okey, kita teruskan sehingga habis kelompok SP ataupun standard pembelajaran. Okey, kita ada 5 SP tadi untuk standard kandungan tersebut. Okey, jadi penilaian dilakukan sehinggalah selesai semua standard pembelajaran atau SP dalam SK tersebut iaitu sehingga 1.2.4 dan 1.2.5. Okey, bila dah habis SP barulah kita berikan tahap pencapaian murid tersebut sama ada
tahap pencapaian 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Ya. Okey, kesimpulannya, pemberian prestasi murid perlulah berdasarkan semua hasil kerja murid setelah selesai semua SP bagi satu kelompok SK yang diajar. Okey, baik. Seterusnya, ini adalah tafsiran tahap penguasaan bagi pengetahuan yang ditunjukkan dalam jadual 1 untuk rubrik pengetahuan ataupun domain pengetahuan. Okey, untuk SK 1.2 adalah lebih kepada domain pengetahuan. Yeah. Jadi kita akan lihat tahap penguasaan yang mana murid boleh capai. Okey. Seterusnya, ini adalah standard prestasi untuk bidang pembelajaran 1.0 iaitu rangsangan dan gerak balas. Okey, kita lihat contoh. Kita tengok kepada tahap penguasaan yang ketiga. Okey, sebab kita tahu tahap penguasaan 1 adalah tahap yang minimum. Okey, kita lihat tahap penguasaan 3. Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan mengenai rangsangan dan gerak balas untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan tugasan mudah. Yeah. Okey, manakala tipe yang ke-6, kita lihat yang ke-6, murid boleh mereka cipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai rangsangan dan gerak balas dalam konteks penyelesaian masalah atau membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti ataupun tugasan dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh borang perekodan yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk menyimpan maklumat perkembangan murid. Okey, di sini saya sediakan borang perekodan iaitu untuk tema 1, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, SK, rangsangan dan gerak balas, dan kita tadi belajar tentang SP 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Jadi kita isikan nama murid dan kita lihat, kita letakkan kelima-lima standard pembelajaran. Okey, jadi setelah habis daripada 1.2.1 sehinggalah 1.2.5 barulah kita letakkan berapa tahap penguasaan yang dicapai oleh murid. Okey, jadi jika ada murid yang belum mencapai tipe yang memuaskan, maka kita bolehlah mengambil inisiatif ataupun kita ambil intervensi untuk murid-murid tersebut. Okey, baik. Ini juga adalah contoh borang perekodan. Okey, mengikut kreativiti guru. Okey, tadi contoh yang lain, yang ini untuk kesemua SK yang ada dalam bidang pembelajaran 1. Okey, macam ni kan, 1.1, 1.2. Okey, yang tadi kita buat adalah 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Jadi kita catatlah berapa murid boleh capai dalam SK tersebut. Okey. Baik, setelah kita merekod dalam borang guru, okey, maka kita akan menghasilkan pelaporan. Kita akan mencatat pelaporan, iaitu pelaporan ini adalah sejenis proses untuk menyampaikan maklumat pembelajaran dan pencapaian murid dari semasa ke semasa mengenai kemajuan dan perkembangan mereka dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai seperti yang dihasratkan dalam kurikulum. Jadi borang ini guru-guru di luar sana semua dah tahu, kita boleh ambil daripada bahagian pembangunan kurikulum. Okey, di sini kita akan isikanlah nama murid, nombor kad pengenalan, jantina, dan dia ada 3 domain. Okay, yang kita jalankan tadi adalah domain pengetahuan. Untuk tema yang pertama, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, jadi selepas habis tema yang pertama, barulah kita akan mengisi tahap penguasaan yang murid capai. Okey, maknanya ke semua bidang pembelajaran yang habis dalam tema pertama. Baik. Okey, baik. Seterusnya, baik, pelaporan pencapaian murid kebiasaannya kita akan tunjukkan kepada ibu bapa, dibuat sebanyak 2 kali dalam setahun. Okey, untuk yang ini dia merangkumi ke semua mata pelajaran yang diambil oleh murid. Okey, kita lihat di situ ada sains kan. Okey, sains murid telah tahap penguasaan keseluruhan, murid mencapai TP5. Di situ. Okey, jadi murid boleh menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dan seterusnya lah. Baik. Okey, itu saja Sean. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih atas perkongsian cikgu, dan sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada keseluruhan perkongsian cikgu pada hari ini? Okey, baiklah. Pelaksanaan pembelajaran bilik darjah ini adalah satu proses yang berterusan. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan secara telus di dalam bilik darjah. Okey, setiap kali pembelajaran dijalankan dan objektif yang kita nak capai perlulah merujuk kepada DSKP yang telah disediakan.
Rancanglah aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan murid, pilih kaedah pentaksiran yang bersesuaian dan kita lakukan penambahbaikan supaya murid mencapai tahap penguasaan yang memuaskan. Selepas itu, jangan lupa cikgu rekod di dalam perekodan yang telah disediakan. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian pada hari ini cikgu, dan juga kepada guru-guru yang menonton sekarang, harap ia memberikan anda inspirasi kepada cara-cara dan contoh-contoh untuk mentaksir ataupun untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Dan kita akan berjumpa lagi hanya di Didik TV KPR. Jumpa lagi. Bye semua.